Okey, hai semua. Cikgu Shu sambung mengajar tajuk ni. Okey, kita pergi latih diri 2.2. Okey, kita terus pergi pada soalan pertama. Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca berikut. Okey, sebelum tu sila tengok nota dulu sebelum awak tengok latihan ni. Okey, so punca-punca. Okey, punca-punca tu awak tahu kan, Cikgu Syu pernah cakap yang di mana pilih satu persamaan kuadratik sebagai contoh. Okey, mungkin cikgu kena explain dulu kot sebelum start. Okey, x kuasa 2 tolak x tolak 2 sama dengan kosong. Okey, so ni kuadratik sebab dia x kuasa 2. Okey, punca ni dia akan ada nilai di mana bila kita masuk dalam x ni, dia akan dapat kosong. Okey, so untuk kuadratik dia akan ada dua nilai saja. Okey, antara dapat nilai yang dua punca yang berbeza, dua punca yang sama ataupun tiada punca. Okey, sebenarnya tiada punca tu ada tapi awak bukan level awak lagi lah nak belajar. Okey, so awak kena ingat je di mana kuadratik ni akan ada dua punca. Okey, so awak akan cari ni melalui tiga cara iaitu faktor yang awak guna kalkulator tu, yang rumus dan juga kaedah kuasa 2 yang awak belajar latih diri 21 tu. Yang tu cara nak cari punca kan. Okay. So contoh persamaan ni kita guna cara kalkulator akan dapat x tambah 1, x tolak 2 sama dengan kosong. Okay. So ni adalah dia punya punca. Negatif 1 dan juga 2. Okay. So sekarang ni untuk soalan pertama dia minta awak bentukkan persamaan. Maksudnya awak ada ni dua punca ni, awak nak cari yang ni. Okay, sebab tu awak tengok yang A, B ni dia bagi punca. Okay, so dia ada dua cara nak cari. Yang pertama adalah cara ni. Maksudnya awak patah balik daripada kurungan ni, awak kembangkan. Awak akan dapat balik yang atas. Ataupun menggunakan formula yang ni, x kuasa 2 tolak hasil tambah punca x tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Okay, untuk soalan yang pertama ni, Cikgu Syu tunjuk dua cara. Tapi untuk B, C, D, Cikgu Syu akan guna cara ni saja. Okay, sebab cara ni lagi senang sebenarnya dan lagi cepat. Okay, untuk yang pertama, kita ada punca 2 dan 6. Okay, so guna kaedah ni. Okay, awak tengok kalau kat sini negatif kan. Dalam kurungan dia ke positif. Kalau positif, dalam kurungan negatif. So dekat sini dua-dua positif. So dalam kurungan awak x tolak 2, x tolak 6. Sama dengan kosong. Okay, lepas tu kembangkan. Awak akan dapat x kuasa 2 tolak 6x tolak 2x tolak, tambahlah kan, negatif-negatif. So tambah 12 sama dengan kosong. So dapatlah x kuasa 2 tolak 8x tambah 12 sama dengan kosong. Okay, ni kaedah yang pertama. Okay, kaedah yang kedua menggunakan formula ni. Okay, so awak cari dulu hasil tambah punca. Hasil tambah punca maksudnya 2 tambah 6. Okay, so dapat 8. Hasil darab punca sama dengan 2 darab 6. Awak akan dapat 12. Lepas tu masuk je dalam formula ni. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca adalah 8x. Hasil darab punca adalah 12. Sama kosong. So, awak akan dapat jawapan yang sama. Kalau tak dapat sama, maksudnya awak ada salah kira lah antara yang ni ataupun yang ni. Okay, so ni adalah cara untuk bentukkan persamaan kuadratik. Jadi untuk soalan yang kedua ni, untuk yang B, Cikgu Syu akan guna cara ni lah. Okay, so tolak negatif 1 maksudnya dalam kurungan tambah. Dan yang ni akan jadi tolak. Sama dengan kosong. Lepas tu kembangkan sahaja. So dapatkan x kuasa 2 tolak 4x tambah x tolak 4 sama dengan kosong. So akan dapat kat sini, okay, negatif 4 tambah 1 dapat negatif 3x tolak 4 sama dengan kosong. So dapatlah jawapan dia. So selalu kalau 2 markah je kot yang ni, tak silap. Okay, sebab dah lama tak mengajar kat sekolah. Okay, so yang kedua ni, yang ketiga, sorry, dapat negatif kan. So di dalam kurungan akan jadi tambah. X tambah 7 sama dengan kosong. Lepas tu kembangkan. So dapatlah x kuasa 2 tambah 7x tambah 4x tambah 28 sama dengan kosong. Okay, 7 tambah 4 dapat 11.
So 28 sama dengan kosong. So dapatlah jawapan dia. And then yang last sekali. Okay, untuk yang D dalam kurungan 1/5, kalau kurungan akan jadi 5x tolak 1, x tambah 5 sama dengan kosong. Okay, macam mana dapat yang ni? Okay, awak tengok balik. Kalau lepas awak dapat macam ni kan, x sama dengan 1/5. Okay, lepas tu 5 ni pindah sana akan jadi 5x sama dengan 1. Okay, kalau 1 pindah sini akan jadi tolak sama kosong. So, ni yang kita ambil. Tapi awak kalau dah mahir, tahulah kalau pecahan macam ni, 5 ni dekat x, yang atas ni dekat sini. So, tolak tambah ni bergantung kat sini. Ni positif kan? So, kat sini tolak lah. Sini negatif, tambah. Lepas tu kembangkan. So, akan dapat 5x kuasa 2 tambah 25 tolak x, sorry, ada x kat sini. Dan tolak 5 sama kosong. So, 5x kuasa 2. 25 tolak 1 dapat 24. Tolak 5 sama kosong. So, dapatlah jawapan dia. Okay, ni cara untuk bentukkan persamaan kuadratik. Tapi untuk guna formula x kuasa 2 tolak hasil tambah punca x tambah hasil darab punca x, awak kena tahu juga. Sebab yang tu penting untuk jawab soalan lain. Soalan ni. Dia kata bentukkan persamaan kuadratik yang ni menggunakan, okay, cari nilai P dan Q. Okay, punca dia negatif 6, sorry, negatif 3 dan 6. Okay, so dekat sini awak tengok nota, cikgu Syu pernah explain. Okay, daripada persamaan ni awak boleh ada satu formula. Di mana bila awak dah bentukkan satu persamaan, macam mana awak nak tahu hasil tambah punca dengan hasil darab punca tu. Okay, yang ni. Tengok nota cikgu tak nak explain banyak kat sini. Hasil tambah punca adalah negatif B over A. Kalau hasil darab punca adalah C over A. Okay, so dekat sini kalau untuk permulaan senang juga kalau guna table, tapi nak tunjuk table ke? Okay, kalau tunjuk table, sekejap nak buat Okay, kat sini daripada persamaan. Okay, kat sini daripada punca. Okay, so hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Apa dia ni? Hasil darab punca. Okay, so dekat sini, untuk persamaan awak tahu formula dia adalah negatif B over A. So, jadi negatif B adalah P tolak 5. Dalam kurungan per 2. Apa tu? Sorry, A sama dengan 1. Cikgu penat aku, air banyak kelas. Okay, lepas tu, kalau untuk punca ni, jadi negatif 3 tambah 6. So, dapat negatif 3 kan? Tengok, cikgu sebut. Negatif 3 tambah 6, 3 lah cikgu Syu. Ya Allah. Okay, kalau kat sini C over A. So, C over A maksudnya 2Q per 1. So, 2Q per 1. So, jadi maksudnya 2Q lah. Okay, kat sini darab dia negatif 3 dengan 6. Awak akan dapat negatif 18. Okay, maksudnya yang ni akan sama dengan yang ni. So, maksudnya negatif P. So, negatif positif. Okay, sama dengan 3. Ni per 1 kan. So, tak ambil lah 1 tu. Yang kedua adalah 2Q sama dengan negatif 18. Okay, lepas tu kita boleh carilah nilai P dan Q. Kalau untuk Q kat sini, negatif 18 bahagi 2. So, Q awak akan dapat negatif 9. Kalau untuk yang ni, so negatif P sama dengan 3 tolak 5, awak akan dapat negatif 2. So, P adalah 2 sebab negatif-negatif positif. So, ni jawapan dia. So, maksudnya kalau awak nampak soalan macam ni, cari nilai P dan Q, di mana dibagi satu persamaan dan juga punca, awak compare saja. Awak cari hasil tambah punca dan hasil darab punca melalui dua punca yang diberi, guna kaedah ni. Okay, lepas tu hasil tambah punca, hasil darab punca daripada persamaan, awak menggunakan formula ni. Okay, lepas tu samakan je antara dua ni. Okay, ni cara paling selalu orang gunalah. Dan paling senang untuk faham.
Okey, ni untuk soalan nombor 2. Yang ni soalan nombor 3. Okey, yang ni macam panjang sikit lah. Okey, jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan yang ni, okey, bentukkan persamaan kuadratik yang punca-punca berikut. Okey, sama juga macam soalan pertama. Awak cari hasil tambah punca dengan hasil darab punca melalui persamaan dengan punca. Okey, kalau persamaan negatif B over A. So, negatif B over A adalah negatif. So, ni negatif 10 bahagi 5. So, akan dapat 2. Kalau kat sini C over A adalah negatif 9 bahagi 5. Okey, kalau punca dia adalah alfa dan beta. So, jadi alfa plus beta. Kat sini alfa, beta. So, jadi boleh cakap di mana hasil tambah punca adalah sama dengan 2 hasil darab punca alfa beta adalah negatif 9/5. Okey, so maklumat ni awak akan guna untuk menjawab ke semua soalan A, B, C dan D. Okey, so awak nak bentukkan. Okey, yang pertama, dia nak awak bentukkan persamaan alfa plus beta, alfa tambah 2, beta tambah 2. So, ni ialah punca dia. Punca yang pertama dan punca yang kedua. So, awak cari je hasil tambah punca adalah alfa plus 2 tambah beta tambah 2. So, dapatlah alfa plus beta kan. Tambah beta. 2 tambah 2 adalah 4. Okey, so yang ni awak gantikan nilai 2. So, dapatlah 2 tambah 4 sama dengan 6. Okey, untuk hasil darab punca, 2 punca ni awak darab. Maksudnya alfa tambah 2 darab dengan beta tambah 2. Okey, walaupun awak nampak macam tambah 2, sebenarnya ini adalah satu punca. Okey, patut kembangkan. Okey, alfa beta, lepas tu tambah 2 alfa tambah 2 beta tambah 4. Okey, kalau kat sini awak nampak, yang ni awak tahu. Awak boleh ganti negatif 9/5. Kalau yang ni, okey, so kat sini lah awak kena kreatif di mana awak nak cari antara alfa beta ataupun alfa tambah beta. So, dekat sini sebenarnya awak boleh ringkaskan untuk dapat yang ni. Okey, cara dia adalah, okey, awak nampak tak? 2. So, maksudnya dia ada nilai yang sama. 2, kita keluarkan 2 tu. So, bila kita keluarkan 2, maksudnya kita menggunakan kaedah factorize. So, kat sini akan jadi alfa tambah beta tambah 4. Sebab bila awak kembangkan, awak dapat balik yang ni. Okey, barulah awak boleh masukkan nilai. So, alfa beta adalah yang ni. Alfa beta adalah negatif 9/5 tambah 2. Yang ni adalah 2 tambah 4. Lepas tu awak dapatlah jawapan dia adalah 31/5. Okey, lepas awak dapat hasil tambah punca, hasil darab punca untuk punca yang ni, barulah awak menggunakan dia nak ni kan, persamaan kan, bentukkan persamaan. Awak gunakan formula ni. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Just masuk je nilai. Okay, so yang ni adalah 6 X tambah dengan 31/5 sama dengan kosong. So, bila kita dapat pecahan, kita selalu nak hilangkan pecahan dia, kita darab. Kita buang 5 tu dengan cara kita darab semua dengan 5. So, maksudnya 5 darab ni akan dapat 5X kuasa 2. Tolak. Okay, 5 darab 6 dapat 30X. Okay, 5 darab ni akan hilanglah sebab terpotong kat sini. So, tinggal 31 sama dengan kosong. So, inilah jawapan dia. Okay, so untuk permulaan memang nampak macam panjang. Tapi bila awak dah faham, awak boleh ringkaskan cara nak buat ni. So, Cikgu Shu ajar cara step by step. Okay, ni untuk soalan pertama. Kita pergi soalan yang kedua. Okay, so masih menggunakan maklumat yang sama. So, Cikgu Shu just salin balik. Hasil tambah punca tadi adalah 2. Hasil darab punca adalah negatif 9/5. Okay, untuk yang B, kita nak cari
dua punca ni. So cari dulu hasil tambah punca. So hasil tambah punca adalah 5 alfa tambah 5 beta. Okey, macam tadi juga kita nak cari antara alfa tambah beta ataupun alfa beta. So nampak kat sini nombor 5 ni sama. So kita boleh keluarkan 5. Kita menggunakan kaedah factorize. Okey, kita make sure bila darab balik ni dapat sama balik yang ni. Okey, lepas tu masuk nilai lah. So 5 alfa tambah beta adalah 2. So awak dapat 10. Okey, lepas tu cari hasil darab punca. So 5 alfa darab dengan 5 beta. So awak dapat 5 darab 5 adalah 25. So 25 alfa beta. So gantikanlah alfa beta itu sebagai negatif 9/5. Awak akan dapat kat sini negatif 45. Sorry. Okey, lepas tu masuk formula. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca adalah 10. X tambah. Okey, tambah hasil darab punca. Ni negatif kan. So gantikan negatif. So dapatlah akhir dia adalah 10x tolak 45 sama dengan kosong. Okey, ni untuk soalan B. Okey, soalan B ni senang sikit lah cikgu. Untuk soalan C. Okey, cikgu salin balik kita punya maklumat tadi. Okey, so hasil tambah punca adalah alfa tolak 1, beta tolak 1. So lepas tu awak kembangkan. Kembangkan akan dapat alfa beta tolak alfa tolak beta tambah 1. Okey, dekat sini awak nampak. Awak nak cari antara yang ni ataupun yang ni kan. So untuk yang ni sebenarnya boleh ringkaskan sebagai tolak alfa plus beta tambah 1. Okey, bila awak kembangkan balik, ni awak dapat balik atas. Okey, mungkin untuk permulaan awak akan tak pernah tahu, mungkin awak akan rasa macam tak reti nak jawab. Tapi bila awak dah ni first time tengok kan, okey, lepas ni kalau awak keluar soalan yang sama, awak boleh jawab. Okey, so maksudnya daripada sini awak boleh ringkaskan jadi macam ni. Okey, so alfa beta adalah negatif 9/5. Okey, tolak yang ni adalah 2 tambah 1. Okey, so akan dapatlah negatif 14/5. Okey, lepas tu hasil darab punca. Sekejap. Nampak tak cikgu salah buat. Sebenarnya yang cikgu ajar ni hasil darab punca kan. Ya Allah, kenapa cikgu show? Sebab dah harap kan. Sorry. Ya Allah. Sorry sangat-sangat. Nak buat video baru, nak patah balik dah lama dah. 20 minit dah kan. Tak apa, maafkan je. Sekarang ni kita cari hasil tambah punca. Iaitu alfa minus beta tambah beta minus 1. Ya Allah, apa yang terjadi hari ini? So yang ni akan jadi alfa tambah beta tolak 2, betul tak? Okay, so masukkan nilai yang ni, akan dapat negatif, 2 tolak 2 sama dengan 0. Ya Allah, maaf sangat-sangat. Cikgu nak patah balik buat video baru dah 20 minit. Maaf ya. So yang ni adalah hasil tambah punca sebab kita dah harap. Yang ni hasil tambah punca, yang ni hasil tambah punca. Semua kosong. Okay, lepas tu kita masuk dalam formula. So jadi X kuasa 2 tolak hasil tambah punca adalah kosong. So jadi tak ada nilai lah kat sini. So terus masuk hasil darab punca iaitu tambah negatif 14/5 sama dengan kosong. So dapat X kuasa 2 tolak 14/5 sama dengan kosong. So nak buang 5, awak darab dengan 5. Okay. Lepas tu awak dapat 5x kuasa 2 tolak 14 sama dengan kosong. Okay, ni untuk yang C. Okay, maaf sangat-sangat tau. Terlalu besar kesalahan cikgu kali ni. Okay, untuk yang D. Cikgu saya balik yang ni.
Negatif 9/5. Okay. Sebab tu lah Cikgu Syu suka edit video. Sebab banyak salah Cikgu edit. Ni tak edit macam ni lah jadinya. Okay, kita cari hasil tambah punca iaitu alpha plus 3, over 3. Baik cikgu diam je, jangan sebut banyak salah lah pula. Okay, awak nampak kalau untuk yang pecahan macam ni, awak nampak dia sama, so kita boleh gabung je. Maksudnya alpha tambah beta per 3. Okay, so nilai ni adalah 2. Okay, 2/3. Okay, lepas tu hasil darab punca, maksudnya alpha per 3 darab dengan beta per 3. So, dapat alpha beta per 9. Okay, awak masukkan nilai negatif 9/5/9. Okay, ni Cikgu Syu pernah explain macam dapat. Tengok balik video latih 2.1. Kalau kalkulator, waktu dapat negatif 1/5. Okay, lepas tu masuk je dalam formula X kuasa 2 tolak 2/3 X tambah 1 negatif 1/5. Okay, awak nampak nilai ni berbeza. Okay, so kalau yang dah mahir dia boleh guna satu sekali arung je. Tapi kalau yang masih tak berapa nak mahir, awak buang satu-satu. Maksudnya contoh, awak nak buang nombor 3 dulu. Maksudnya semua darab 3. So, bila darab 3, awak akan dapat 3x kuasa 2. Kan yang ni. Kalau yang ni darab ni, boleh potong. Akan tinggal negatif 2x. Okay, yang ni tolak lah sebab positif negatif. So, dekat sini tak boleh potong. So, awak dapat 3/5. Sebab 3 darab 1, 3. Okay, lepas tu, buang nombor 5 pula. So, ni lambat sikit lah tapi asal faham. So, 2 darab 3. Sorry, 5. Awak nampak tak? Cikgu Syu banyak salah hari ni. 5 darab 3, 15x. Wake up lah Cikgu Syu. 5 darab 2 adalah 10x. Tolak 3 sama dengan kosong. So, ni adalah jawapan akhir dia. Okay, so untuk soalan ni, kalau keluar dia 3 markah macam tu lah. Okay, untuk mula-mula awak rasa macam susah tapi lama-lama awak boleh buat. Soalan nombor 4. Okay, untuk soalan nombor 4 sebenarnya dia sama je dengan soalan nombor 3 tapi dia hardcore sikit kan. Hardcore banyak kot. Dia ni macam level kebab. Okay, so terus je Cikgu Syu menggunakan kaedah yang Cikgu Syu ajar tadi. Hasil tambah punca adalah dari sini kan kita dapat negatif 5/2. Ingat negatif B over A. Kalau hasil darab punca alpha beta adalah yang ni awak pergi sini dulu. Tolak 1 sama 0. Maksudnya C awak negatif 1. So kat sini akan jadi negatif 1/2. Okay, kalau nampak persamaan macam gini, awak kena pindah jadi macam ni dulu. Untuk cari nilai A, B dan C. Okay, so yang ni Cikgu Syu dapat nilai ni. So kalau nak tahu cara, tengok balik soalan 3A tadi. Macam mana dapat nilai ni. So cikgu tak adalah nak explain lebih-lebih lagi kat sini. Okay, so cikgu terus bagi nilai je. So yang ni melalui negatif B over A. Yang ni melalui C over A berdasarkan persamaan ni. Okay, so terus tengok soalan pertama. Okay, dia minta bentukkan persamaan untuk persamaan ni. Okay, so hasil tambah punca adalah 1/alpha tambah 1/beta. Okay, awak nampak nak tambah dia tak sama kan? Okay, awak guna kaedah yang awak belajar dulu. Kita samakan yang bawah. Maksudnya yang bawah ni darab dengan beta. So, atas pun darab beta. Kalau yang ni dia akan darab dengan alpha. So, awak akan dapat kat sini beta per alpha beta tambah alpha per alpha beta. So, bila gabung, awak dapat macam ni lah. Alpha beta. So, masuk je nilai. Yang ni adalah negatif 5/2. Okay, bahagi dengan alpha beta adalah negatif 1/2. Kat sini awak akan dapat 5. Okay, untuk hasil darab punca,
Maksudnya 1 per alfa darab 1 per beta. So, jadi 1 per alfa beta. So, 1 bahagi, masukkan nilai yang ni, negatif 1 per 2. Awak akan dapat negatif 2. Lepas tu masuklah persamaan. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca adalah 5. X tambah hasil darab punca iaitu negatif 2 sama kosong. Ini jawapan dia. Untuk yang A. So, cikgu rasa yang B ni lah paling complicated. Yang ni. Cikgu salin balik je. Faktor adalah negatif 5 per 2. Yang ni negatif 1 per 2. So cari hasil tambah punca adalah alfa tambah 1 per beta. Tambah dengan beta tambah 1 per alfa. So yang ni boleh gabung sekali. Maksudnya alfa tambah beta. Yang ni akan jadi macam ni kan. Yang ni, antara dua ni. Sebab yang ni kita boleh dapat nilai. Negatif 5 per 2. So yang ni kita cuba cari nilai. So ingat tak yang ni adalah sama dengan soalan yang A. So maksudnya kat sini adalah nombor 5. So tak adalah cikgu nak tunjuk balik. So jadi kat sini alfa tambah beta adalah negatif 5 per 2 tambah 5. So awak dapat kat sini adalah 5 per 2. So kat sini awak tunjuklah cara, cikgu tak tunjuklah. Maksudnya awak boleh cakap kat sini adalah alfa tambah beta adalah tambah lagi dengan alfa tambah beta per alfa beta. Macam ni. So dapatlah macam ni. Hasil darab punca adalah alfa plus ni. Baik cikgu diam je kan. Kalau sebut salah banyak. Lepas tu kembangkan. Cikgu kembangkan dapat macam ni. Tak nak sebut. Kalau sebut salah banyak. 1 per alfa beta. Kenapa dapat 1 kat sini? Sebab bila awak darab yang ni, dia boleh potong kan dapat 1. Lepas tu masuklah nilai. Yang ni adalah negatif 1 per 2. 1 tambah 1 adalah 2. Kalau yang ni 1 per negatif 1 per 2. So awak dapat kat sini adalah negatif 1 per 2. Lepas tu masuk dalam persamaan. X kuasa 2 tolak 5 per 2x. Tambah hasil darab punca. So negatif. So letak negatif lah. Negatif 1 per 2 sama dengan kosong. Lepas tu nak buang nombor 2 ni. Kita semua darab dengan 2. So akan dapatlah 2x kuasa 2. Yang ni boleh potong. Akan tinggal 5 saja. Ni potong tinggal 1. So sama dengan kosong. Inilah jawapan untuk B. Jawab B ni kan. Ni B. Kemudian kita untuk yang C. Sekejap. Kita salin dulu yang ni. C tambah. Untuk C, hasil tambah punca adalah tambah dengan ni. So untuk yang ni sebenarnya pernah keluar soalan. Yang ni macam nak cari kita guna formula ni. Dia ada dalam formula. Kalau Google awak akan jumpa formula algebra. Macam mana nak dapat yang ni awak menggunakan formula ni. Mana dapat formula ni? Sebenarnya daripada sini. Kita tunjuk alfa tambah. Awak kembangkan yang ni, awak akan dapat macam ni kan. Alfa kuasa 2 tambah 2 alfa beta tambah beta square. So awak nak yang ni je. Awak tak nak yang ni. Kan? Sebab itulah kita pindahkan ni ke sana. So jadi alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 adalah sama juga dengan alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Ni cara nak dapat formula ni. So ni pernah keluar soalan dalam exam. Dalam exam ke? Tapi cikgu pernah jumpalah soalan ni dalam buku-buku lain.
Okay, so awak masukkan nilai ni, awak akan dapat negatif 5/2 kuasa 2 tolak 2. So, yang ni adalah negatif 1/2. So, awak akan dapatlah 29/4. Awak kira tau, Cikgu Shu tu sebagai jawapan je. Cikgu Shu tunjuk cara nak dapat. So, hasil darab punca adalah alfa kuasa 2, beta kuasa 2. Okay, kalau yang ni adalah basic awak belajar form 3. Yang indeks tu. Okay, ni sama kan kuasa 2. Maksudnya bila awak gabung, awak akan dapat alfa beta kuasa 2. Okay, lepas tu masuk je lah nilai. Negatif 1/2 kuasa 2. Awak akan dapat 1/4. Okay, lepas tu masuk dalam formula X kuasa 2 tolak hasil tambah punca tambah hasil darab punca. Okay, so awak nak buat nombor 4, semua darab dengan 4. Dia termasuk darab dengan kosong juga, tapi last sekali kosong juga. Sebab 4 darab kosong kan kosong kan. So, awak dapatlah 4X kuasa 2 tolak 29X. Sebab ni dipotong pun sama yang ni. Kita boleh potong, so tinggal 1 saja sama dengan kosong. Okay, ni untuk soalan C. Okay, next. Soalan D. Okay, so dah 31 minit. Cikgu tak suka buat video lama-lama sebenarnya. Takut awak boring. Sebab itulah cikgu suka edit, tapi itulah. Sebabkan tak ada masa nak edit, macam ni lah banyak kesalahan. Cikgu rasa video ni paling banyak kesalahan kot. Bercakap. Maaf tau. Okay, tengok pada D. Hasil tambah punca. Jadi, alfa per beta tambah beta per alfa. Okay, yang ni lebih kurang macam soalan nombor 1 tadi. Maksudnya kita samakan yang bawah ni. Maksudnya yang bawah ni kena darab dengan alfa. Yang ni akan darab dengan beta lah. So, akan dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 per dengan alfa beta. So, untuk yang ni, awak menggunakan formula yang sama yang macam tadi soalan mana C kan? Tengok balik lah. Soalan C kot. So, maksudnya, betul-betul soalan C. So, guna je formula alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta per alfa beta. Okay, lepas tu masuk je nilai. Kat sini 29/4 per dengan negatif 1/2. Okay, sebab ni cikgu ambil daripada tadi. Okay, nanti awak cuba kira tau. So, dapat negatif 29/2. Okay, lepas tu hasil darab punca adalah alfa per beta darab dengan beta per alfa. So, awak dapat 1. Sebab apa? Yang ni boleh potong. Yang ni boleh potong juga. So, tinggal 1 je. So, jadi masuk dalam formula X kuasa 2 tolak hasil tambah punca adalah negatif 29/2. Hasil darab punca 1. So, awak dapat X kuasa 2 tambah 29/2. X tambah 1 sama 0. Lepas tu nak hilangkan 2. Okay, semua darab dengan 2. So, akan dapat 2X kuasa 2 tambah 29X tambah 2 sama dengan 0. Okay, so siap untuk D. So, cikgu rasa dah boleh kot jawab kan sebab awak dah jawab 8 soalan untuk soalan yang macam ni. Okay, cuba mahirkan. So, ada macam ni cuba cari kira balik. Okay, yang ni awak tengok balik pada C. Dapat 29/4 ni. Okay, soalan last. Persamaan kuadratik, okay, cari persamaan. So, sama juga soalan tadi, nombor 4 dengan nombor 3. Okay, maksudnya kat sini, awak cari hasil tambah punca dengan hasil darab punca melalui persamaan dengan punca yang diberi. Okay, dekat sini awak pindah dulu. Tolak 3 sama 0. Okay, maksudnya, awak tahulah hasil tambah punca adalah P tambah Q adalah sama juga dengan negatif B over A kan. So, negatif 6 bagi 2. So, maksudnya awak dapat 3. So, boleh rekaskan sebagai P tambah Q sama dengan 3. Hasil darab punca adalah PQ C over A. So, negatif 3 bagi 2.
So, ringkaskan dia sebagai PQ sama dengan negatif 3/2. Lepas tu awak nak buat persamaan melalui dua punca yang ni. So, cari hasil tambah punca adalah P kuasa 2Q tambah dengan PQ kuasa 2. So, ni awak guna kaedah factorize. Okay, dua-dua ada PQ. So, maksudnya awak keluarkan PQ. So, yang tinggal kat sini adalah P. Betul? Bila awak dapat balik, dapat balik yang ni. Tambah, yang ni akan tinggal Q. Okay, so lepas tu masuk dia nilai. PQ adalah 3. Yang ni adalah negatif 3/2. So, awak dapat negatif 9/2. Okay, kemudian hasil darab punca adalah P kuasa 2Q darab. Kadang-kadang cikgu guna kurungan. Kadang simbol darab. Sama je sebenarnya. Okay, ikut atas mood. Okay, so P kuasa 2 darab P akan dapat P kuasa 3. Yang ni pun sama. Okay, guna kaedah tadi cikgu cakap, bila kuasa sama, kita boleh gabung jadi PQ kuasa 3. So, masuk nilai kat sini, negatif 3/2 kuasa 3 akan dapat negatif 27/8. Okay, lepas tu masuk di dalam persamaan. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca, negatif 9/2X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. So, akan dapatlah X kuasa 2 tambah 9/2X tolak 27/8 sama dengan kosong. Okay, so Cikgu Shu guna cara satu-satu. Kita buang nombor 2 dulu. Okay, bila kita keluar buang 2 dapat 2X kuasa 2. So, yang ni potong dapat 9 sahaja. Okay, kalau yang ni, kalau potong 1, yang ni akan jadi 4. So, dapat 27/4 sama dengan kosong. Lepas tu, dah buang 4 pula, darab dengan 4. So, siapa yang mahir boleh terus buang sekali tau. Ni cikgu guna cara yang slow sikit supaya semua orang boleh faham. 4 darab 2 dapat 8. X kuasa 2. So, 4 darab 9, 36X. Tolak, yang ni boleh terhapus, dapat 27 sama kosong. Okay, so kita siap jawab semua soalan untuk 2.2. Latih diri 2.2. Okay, so sebelum cikgu keluar mengajar ni, cikgu minta maaf sangat dekat soalan tadi. Cikgu salah sebut. Banyak salah sebut untuk video kali ni. Maaf sangat-sangat. Okay, so kita jumpa lagi untuk latih di 2.3. Okay, so jangan lupa subscribe untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Shu. Dan terima kasih bagi yang support. Okay, bye. Selamat belajar tau.